Assalamualaikum. Saya akan menceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Rahsia di sebalik kain cindai. Benarkah pemakainya jadi kebal, tidak lut senjata tajam? Empire Mongol dikenal di antara kerajaan terkuat dalam kurun ke-13 hingga ke-14. Bahkan keluasan jejahan taklukannya membuatkan ia dikenali sebagai empire paling besar dalam sejarah. Salah satu yang dikaitkan dengan kehebatan empire ini sudah tentu dengan kekuatan bala tenteranya yang tidak gentar dan penuh semangat keperwiraan. Ada diceritakan bahawa tentera Mongol ini memakai sejenis kain yang diambil dari India sebagai alat pelindung senjata tajam. Dikatakan Genghis Khan percaya tenteranya akan lebih bersemangat juang bila mengenakan kain itu serta dapat menghilangkan rasa takut mereka. Mereka tidak tahu apakah nama kain itu. Apa yang mereka tahu, kain itu mampu menahan anak panah daripada menembusi tubuh. Malah ia juga dapat menghalang darah daripada terus mengalir akibat kecederaan parah di tetak musuh. Bagaimanapun, kisah mengenai kain itu tidak pernah muncul dalam sejarah Mongol dan ia cuma sebahagian daripada cerita penglipur lara yang diceritakan secara lisan. Ada juga yang mengaitkan kejayaan Genghis Khan dengan kain yang dipanggil sebagai kain petola oleh orang-orang Gujarat. Bagi ahli sejarah, kisah itu lebih menggambarkan tentang teknologi baju perang yang popular dalam Empire Jin yang diterajui oleh Maharaja Xuanzong atau nama sebenar Wan Yan Sun. Namun tiada catatan mengenai kain tersebut pernah ditemui. Jika dilihat pada catatan sejarah kemunculan sebuah bandar bernama Petola di Helsinki, Finland, ada kisah yang menceritakan sewaktu tentera batu cucu Genghis Khan meninggalkan Golden Hordes Rusia, mereka telah meninggalkan selembar kain petola kepada seorang pembesar di Bulgaria yang kemudian membawa ke Estonia lalu menyimpan di Helsinki. Namun kurang diketahui kesahihan kisah tersebut. Ada yang mengatakan kain rahsia yang digunakan oleh tentera Mongol itu adalah kain petola yang juga disebut kain cindai. Menurut Puan Zubaidah, seorang pengkaji tekstil yang pernah kami temu bual dahulu, kain tenunan petola juga dipanggil sebagai kain cindai dan kain limar atau oleh masyarakat Melayu. Kain ini sudah wujud di tanah Melayu sekitar abad ke-15. Ketika itu kain ini dianggap sebagai satu alat kebesaran oleh golongan pembesar dan pahlawan Melaka. Mengikut sejarah, kain cindai dibawa masuk ke tanah Melaka oleh pedagang dari Asia Timur dan Gujarat. Keistimewaannya pada zaman itu sebagai alat kebesaran membuatkan ia dipandang mulia. Harga juga begitu mahal dan tidak mungkin dapat dibeli oleh orang biasa. Ada beberapa cerita lisan mengenai dan mengesahkan bahawa hanya sultan saja yang boleh menempa dan membeli kain ini. Jadi tidak heranlah harganya begitu mahal pada zaman dahulu kerana ia melambangkan status dan taraf si pemakai. Jelas Zubaidah. Kain tersebut selalunya dijadikan bengkung atau ikat pinggang oleh golongan bangsawan lelaki. Bagi wanita pula, kain itu dibuat selendang dan penutup kepala.
Manakala di India ia dijadikan sari dan merupakan antara kain yang cukup kukuh dan boleh tahan lama serta lasak. Menurut Zubaidah, keunikan kain cindai ini terserlah melalui cara ia dibuat pada zaman dahulu. Kain ini hanya ditenun oleh lelaki saja. Sejenis teknik yang dinamakan sebagai ikat ganda digunakan untuk menenun kain ini. Hasil dalam sebidang kain ini terdapat dua jenis daging kain yang berbeza, yaitu kain cindai jantan yang berdaging halus dan kain cindai betina yang berdaging kasar. Inilah keistimewaan yang tidak ada pada kain tenun di dunia ini. Kain cindai ini juga terdapat di negara-negara lain di Nusantara seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan juga Thailand. Bagaimanapun, semua kain-kain itu tidak sama corak dan juga motifnya. Malah di sesetengah tempat kain ini telah dipalsukan. Proses pemalsuan ini dapat dilihat dengan jelas melalui material yang digunakan serta kaedah kain ditenun. Ada di antaranya tidak ditenun tetapi hanya dicanting saja. Kini, kain ini masih lagi ditenun sebagai kain sari. Cuma kualitinya saja agak kurang dibandingkan dahulu. Malah terdapat juga kilang-kilang tekstil yang menggunakan mesin untuk menenun bagi mempercepatkan proses pembuatan kain ini. Meskipun begitu, tradisinya sudah berubah. Kalau dulu ia ditenun menggunakan ikat ganda dan hanya lelaki saja yang boleh berkecimpung dalam bidang ini. Tetapi hari ini, sesiapa pun boleh melakukannya di pasaran dunia. Kain cindai tradisional yang berusia ratusan tahun mampu mencecah harga ratusan ribu ringgit. Ia kerana barang warisan ini selalu dianggap mempunyai kuasa mistik hingga wujud istilah kain cindai bunian dan sebagainya. Sebenarnya semua itu hanyalah satu kepercayaan semata-mata dan ia tidak ada kaitan dengan seni halus pembuatan tekstil ini. Jelas Zubaidah, kepercayaan masyarakat Melayu juga mengaitkan kain ini dengan ilmu kebal. Namun sejauh manakah kebenarannya tidak dapat dipastikan. Cuma sesuatu yang agak jelas ialah proses tenun ikat ganda dapat menjadikan daging kain rapat dan kukuh serta sukar untuk ditembusi objek tajam. Bagaimanapun ia hendaklah dililit beberapa lapisan, barulah kain ini tidak dapat ditembusi objek yang tajam. Mungkin inilah rahsia yang diceritakan kisah kehebatan tentera Mongol tersebut. Kisah mengenai kekebalan cindai ini juga diceritakan dalam hikayat Hang Tuah. Diceritakan Hang Jebat membalut luka tikaman Hang Tuah dengan kain cindai sebelum ia mengamuk selama 7 hari. Kemudian selepas Jebat membuka balut kain itu, dia akhirnya meninggal dunia. Sama ada cerita ini betul ataupun tidak, kita serahkanlah kepada yang lebih tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan Anda. Ada salah dan silap, tergulung lidah, tersasul bahasa. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih.